Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada dealer-dealer TDC yang saya hormati. Hari ini kita akan adakan satu sesi slot santai Zoom meeting yang bertajuk cara-cara menggunakan TDC Dealership System yang akan disampaikan oleh Puan Fauzia Pujin. Sebelum kita memulakan Zoom meeting kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Puan Fauziah Pujin bagi memulakan sesi slot santai kita pada petang ini. Dipersilakan Puan Fauziah. Okey, terima kasih Cik Nick. Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar semua? Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Nick selaku moderator kita pada petang ini, ya. Dan yang dihormati dan dimuliakan CEO TDC Tuan Hafizuddin Hugh Abdullah, ya, juga merupakan pemilik tunggal TDC Holding Sdn Bhd. Yang dikasihi semua staf TDC yang sangat komited membantu kita dalam melancarkan urus niaga para dealer, ya. Dan seterusnya yang dialu-alukan para master dealer, para leader, Ruby Director, Platinum Director dan kepada semua para dealer yang sudi hadir pada petang ini mengikuti Zoom meeting kita yang bertajuk cara-cara menggunakan TDC Dealership System. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ahli keluarga dan para sahabat Rasulullah. Okey, jadi hari ini saya akan share cara-cara menggunakan TDC Dealership System. Ini adalah basic kepada kepada usahawan TDC yang baru mula menceburkan diri dalam perniagaan ini. So ini adalah sangat-sangat penting untuk kita memahami bagaimana menggunakan TDC Dealership System. Okey. Okey. Orang kata tak kenal maka tak cinta, ya. Bukannya daripada mata turun ke hati, tetapi cinta dan kasih sayang ukhuwah mengeratkan persaudaraan kita di bawah keluarga TDC. Kita satu keluarga TDC. Oleh itu saya dengan rendah hati ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, saya Fauzia binti Pujin, masih lagi bekerja dan sudah berkahwin, mempunyai 2 orang cahaya mata, berumur 41 tahun dan tarikh mengikuti join TDC ialah pada 29 Mac 2019. Pengalaman dalam perniagaan multi-level, okey, telah join member sebanyak 15 company multi-level. 15 company, ya, dan TDC ini masuk yang ke-16. Itu pun yang saya ingat, yang saya lupa saya tidak masuk dalam 15 company itu. Jadi memang sekali memang banyak sangat sudah multi level yang saya sudah pernah ikuti dan tidak ada satu pun perniagaan multi level yang saya join berjaya. Banyak lagi yang saya keluarkan modal, banyak lagi maksudnya yang keluar daripada ada kemasukan. Jadi ada berbeza sekali bila saya mengikuti TDC, banyak lagi yang masuk daripada yang keluar. Sampai pada satu tahap pada tahun 2010 saya sudah nekat tidak mahu lagi join mana-mana multi level. Okey. Memang 2010 saya sudah buat keputusan tidak mahu lagi join mana-mana multi level. Okey. Tapi bila habis belajar pada tahun 2018, saya ingin mencari satu perniagaan yang modal rendah, tidak lain dan tidak bukan multi level juga. Jadi saya U-turn balik ke multi level disebabkan modal di tangan tidak ada. Sebab mau buka kedai pun tidak mampu nak bayar lagi
nak bayar sewa kedai, nak bayar pekerja lagi kan. So tak mampu masa tu, saya decided putuskan untuk U-turn balik ke MLM. Kebetulan ada kawan mengajak untuk jalankan perniagaan ini. Okey. Tapi orang kata jangan berputus asa ya pada siapa-siapa yang sudah menceburkan diri dalam perniagaan multi-level dan tidak pernah sukses sebelum ini. Jadi nasihat saya jangan berputus asa. Jadi bila kita jatuh, bila kita tidak masih lagi belum berjaya, artinya kita masih mencuba dan menjalani proses learning. Kita belajar daripada kejatuhan kita tu. Okey, pencapaian dalam TDC baru sikit saja berbanding rakan-rakan leader yang lainnya. Saya sudah mencapai Platinum Director pada bulan September tahun 2019, mencapai Ruby Director pada 24 Jun 2020, menjadi Master Dealer Kota Kinabalu pada 1 hari bulan 7 2020, menjadi speaker rasmi TDC baru sahaja ya 3 Januari. Jadi kita sama-sama belajar. Saya pun baru juga menjadi speaker rasmi ni. Okey, jadi terima kasih kepada TDC yang sudi menerima saya sebagai speaker rasmi. Seterusnya bonus tertinggi setakat ini 68,352 sebulan. Telah mendapat reward melancong New Zealand dan emas. Dan baru-baru ni lagi saya ada membeli kereta Toyota Hilux. Senang ya untuk kita service group sebab di Sabah ni kedudukan geografinya dia agak berbukit bukau dan jalannya tidak berapa elok. Jadi sangat sesuai lah saya rasa Toyota Hilux ni untuk pergi outstation untuk kita membantu grup kita. Jadi saya beli Toyota Hilux yang baru, Rouge menggunakan slip bonus TDC. Itu yang paling best lah. Sebab slip gaji saya sudah apply, tidak lulus. Saya masih kerja tapi bila saya guna slip gaji bekerja tak lulus ya. Jadi bila guna slip gaji slip bonus TDC ni 3 hari sahaja. Bank dah call mengatakan loan saya dah lulus dan saya membayar sebanyak 23,000 deposit untuk kereta ini, hasil daripada bisnes TDC. Solid 100%, alhamdulillah. Okey, misi dan visi dalam TDC mencapai seperti tuan-tuan dan puan-puan juga, saya ingin mencapai Diamond Ambassador, mencapai 5,000 income sehari dan financial freedom. Kita bebas kewangan di sini ya. InsyaAllah. Sebelum kita go through kepada sistem, sedikit sebanyak mengenai tentang syarikat yang kita bernaung ni kan, TDC. Ada kadang-kadang ahli baru dia tak tahu ni TDC. Jadi TDC selalu orang sebut TDC ya. TDC adalah singkatan kepada Tunas Duta Cemerlang Holding Sdn Bhd. Okey, modal saham 1.5 juta ya. Dengan bermodalkan sebuah syarikat yang mempunyai modal saham 1.5 juta. Okey. Tunai dimiliki oleh tuan dan dipimpin oleh Tuan Muhammad Hafizuddin Yu Abdullah dan mendapat pengiktirafan sijil pemantauan syariah daripada Lariba Consulting. Ustaz Lariba salah satu entiti paling kuat melawan skim piramid dan riba. Mempunyai lesen akta jualan langsung yang sah, mengamalkan konsep okey, di dalam TDC kita mengamalkan konsep low profile high income. Okey, dan seterusnya konsep yang kedua membina legasi di dunia, istana di syurga. Okey, itu konsep yang kita punya pemimpin dan pemilik Tuan Hafizuddin Yu ya, kita sama-sama mengamalkannya. Okey. Seterusnya kita terus kepada TDC dealership system. Hari ini kita tengok bagaimana cara login ke sistem TDC. Ini sangat penting kepada ahli-ahli yang baru membuat perniagaan ini. Kita mesti tahu bagaimana kita masuk ke dalam sistem, macam mana kita nak buat top up wallet, macam mana kita nak register member, macam mana kita nak repeat order, macam mana nak print screenshot invoice. So ini sangat-sangat penting untuk para dealer yang baru join TDC, mungkin yang sudah lama tu dah tahu,
Okey, yang dah lama dah tahu. So ini lebih kepada hari ini lebih kepada yang baru join perniagaan ini dan serius untuk menjalankan perniagaan ini. Okey, kita kena tahu cara-cara semua ni, cara-cara menggunakan sistem supaya kita tidak berharap kepada upline. Kesian upline kita ya. Kalau semua upline nak tolong buatkan, upline pun nak apa ni ada apa suami, ada anak-anak kan, perlu dilayan kan kalau perempuan. So lagipun perniagaan ini kita mestilah apa ni daplikasi mengapply daplikasi sistem. Jadi apabila sistem daplikasi ini berjalan mampu diterapkan kepada kita punya downline, barulah bisnes kita ini berjaya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi cuba tidak menanamkan di kepala downline kan, di set minda downline kita untuk mengajar sendiri sistem repeat order, print shoot, invoice semua tu, so duplikasi tidak berlaku, maka belum lagi berjaya. Jadi kita berjaya bisnes ini apabila kita mampu membuat duplikasi kepada downline kita di bawah rakan niaga kita. Semuanya boleh login sistem, semuanya boleh buat top up, semuanya boleh register member, semua boleh repeat order dan semua boleh print screenshot invoice. Ini adalah basic. Okey, seterusnya. Kita login ya untuk kita masuk ke sistem TDC. Kita boleh terus ni ada HTTP dia punya link http://mytdc.situjoy.com. Okey. Kalau selalunya Google kalau tidak ada link ini, pergi ke Google, just type TDC member login. Jadi dia akan keluar yang biru tu ya. Dia akan keluar TDC Holdings yang Berhad member. So klik yang ini dan sistem akan keluar yang seperti yang ni di tengah ni kan. Jadi kita masukkan ID, okey. Masukkan login password. Password kita tu 123456 seperti yang tertera dalam slide saya dah buat ni, 1 hingga 6. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sudah menukar password, so kena guna password itulah. Kalau kita mula-mula kita masuk tu, inilah passwordnya. Okey, ini passwordnya. Kadang-kadang upline tak bagi apa ni link, tak bagi ID dan password kan. Jadi kita minta. Jadi siapa-siapa yang hari ni tak ada ID lagi, tak ada password lagi, tak ada link lagi, so tak perlu minta upline. Just pergi ke Google, type TDC member login dan kita cuma minta upline kita ID, okey? ID, kita letakkan ID dealer di situ dan login password 123456. Dan seterusnya kita letak tu captcha code tu 55009. Ada kadang-kadang orang dia punya telefon separuh je. Separuh kan, dia login password 1 hingga 6. Lepas tu dia kata tak boleh login. Memanglah tak boleh sebab dia handphone ni baru separuh. So scroll lagi ke bawah, ada captcha code tu kena letakkan di situ. Lepas tu tekan login. Okey, bila tekan login, sistem akan bawa kita ke paparan yang seterusnya iaitu kita nampak di sini ya, ada leader ranking list. Dekat sini bila kita klik leader ranking list ni akan keluar semua kita punya leader seramai mana ya. Ruby director kita semua ada list dekat situ kan. Berapa hari diorang achieve semua ada dekat situ. Berapa orang sekarang ni ada 73 orang Ruby director, ada 1000 lebih platinum director. Kita boleh tengok dekat situ di mana nama kita ada masuk ke tak, di situ pun kita boleh tengok ya. Leader ranking list. Okey. Download center ni kita boleh download apa-apa info yang syarikat TDC salurkan. Kadang-kadang info awal melalui WhatsApp. Jadi seterusnya syarikat akan letak ya yang mana boleh di-download tu syarikat akan letak di bawah download center. Jadi kita rajin-rajin tengok download center ni yang kita boleh download apa-apa maklumat terbaru di sini. Okey, TDC Charity Box. TDC Charity Box ni untuk siapa-siapa yang mahu bersedekah. Ini mahu bersedekah. Kerana kita apa agama sekalipun sekiranya kita bersedekah satu kita beri 10 dibalas. 10 akan Allah balas lagi. Jadi inilah budaya kita ya Tuan Hafiz sendiri
menggalakkan semua dealer-dealer ni bersedekah. Kadang-kadang kita sibuk kan. Kadang-kadang kita sibuk bagi siapa-siapa yang sudah mungkin yang ahli baru kan, ahli baru kalau menggunakan auto redemption tu belum boleh guna lagi lah sebab belum lagi banyak kan. Tapi kalau dah bonus dah banyak tu auto redemption pasti banyak. So kita bolehlah ringan-ringankan tulang, ringan-ringankan tangan kita, klik di TDC charity box tu. Sebab kadang-kadang kita busy. Kita busy, sibuk seharian, tak sempat nak pergi masjid, tak sempat nak pergi rumah anak yatim kan. Jadi kita boleh tekan TDC charity box ni. Kita boleh sedekah melalui daripada auto redemption kita tu. Sebenarnya itu duit auto redemption tu. Cuma company tukar jadi susu. Okey. Tapi kalau kita, yang kelebihannya TDC charity box ni, kita boleh guna auto redemption tu, kita boleh sedekahkan di TDC charity box. Okey, seterusnya kita tengok ya. Di sini pun ada register dealer, ya, register dealer, product purchase. Ini saya akan bagi tengok sebentar lagi. Product purchase, special purchase. Okay, special purchase. Sales history. Ni nanti saya akan tengok, kita kita go through satu persatu lah ya, yang tadi register tu, register dealer, product purchase dan sales history tu. Dan monthly sales summary pun kita boleh tengok dekat sini berapa sudah kita punya monthly sales kita setiap bulan. Kita boleh klik sahaja monthly sales summary ni. Semua ada di sini. Seterusnya master dealer stock status report. Ini tak perlulah ni, ini untuk master dealer ya. Okey, seterusnya kita tengok wallet transfer. Dalam wallet tu ada wallet transfer, wallet top up ya. Ini wallet top up, wallet transfer wallet, seterusnya ya. Okey, kita akan go through by satu-satu. Okey. Seterusnya kita scroll ke bawah, kita akan jumpa ni. Today bonus balance berapa? Ni siapa punya bonus ni? RM74.40. Ni kan. Okey, kita akan nampak berapa bonus kita pada hari itu. Kalau bonus prestasi, kita terus, kalau kita nak registerkan member ataupun buat repeat order, kita terus je nampak today bonus. Bonus dekat sini. Okay. Purchase wallet, auto redemption, terusnya kita nampak reward ya. Ada reward point. Upgrade wallet. Okay. Upgrade wallet ni. Upgrade wallet, apa tujuan upgrade wallet ni? Okay. Upgrade wallet ni akan bertambah apabila ada tajaan baru. Okey. Akan kekal bertambah selagi tak upgrade platinum. So setiap mana-mana katalah tuan-tuan dan puan-puan masuk package consumer package ataupun silver package, lepas tu menajar package yang lebih besar, bonus tak ada lagi pass up kepada upline di atas. Okey, semua bonus kita akan dapat. Cuma kerana kita package rendah, maka lebihan bonus itu akan masuk di upgrade wallet. Sehinggalah sehinggalah mencapai jumlah berapa-berapa lah. Kalau kita nak upgrade silver, kita boleh upgrade silver, ataupun kita nak upgrade platinum, kita boleh guna ni untuk upgrade platinum. Okey, akan kekal bertambah selagi tak upgrade platinum. Jika ada baki selepas upgrade platinum, akan dimasukkan ke akaun bank kita. Begitu. So ini upgrade wallet ni. Jadi jangan risau. Kalau kita package yang rendah, kita nak memulakan perniagaan ini tapi tak cukup modal, kita usaha sahaja. Kita teruskan buat penajaan, kita teruskan sharing produk ini sebab sangat-sangat membantu. Di masa pandemik ini ramai yang hilang sumber pendapatan. Jadi inilah perniagaan ini. Biarpun kita tak ada modal, ada cara. Macam mana kita boleh upgradekan diri kita ke tahap yang lagi, package yang lagi atas. Ya, sebab package ini kalau consumer package kita hanya pairing RM90 sahaja satu hari. Kalau silver pairing cuma 300. Kalau gold cuma pairing cuma 1,000 dan maksima pairing 5,000 mestilah platinum director. Platinum dealer, sorry. Okey, kita scroll ke bawah lagi. Okey, bila kita scroll ke bawah, leader ranking information, kita nampak leader ranking information. Okey, ada platinum director. Dekat sini kita boleh tengok sama ada kita layak dah kita ni mencapai pangkat platinum director. Okey, kita boleh tengok dekat sini kita dah layak mencapai platinum director. Kita boleh rujuk bahagian ini.
Okey. Okey, kita tahu nak capai pangkat Platinum Director kena ada 5 syarat. 1 Platinum Dealer. Okey. 1 Platinum Dealer. So kita tahu kita apa package. Package apa kita tahu kan. Okey, seterusnya 2, 100 poin kiri dan kanan. Okey. 100 poin kiri dan kanan. Tengok dekat group sales. Kita tengok dekat group sales. Contoh yang saya buat dekat sini, group sales sebelah kiri 7,000 lebih. Group right 900. Jadi 100 kiri dan 100 kanan. Jadi kita capai. Kita boleh tengok dekat sini group sales 100 poin kiri dan 100 poin kanan. Kita tahu yang 100 poin ini by team ya, bukan kita seorang yang hasilkan. Dia by team. Okey. Seterusnya 10,000 CV personal sales. 10,000 CV personal sales. Kita tengok yang personal sales. Kalau dekat sini contoh ini dah 11,030. Okey, dah lepas. Nak jadi Platinum Director kena 10,000 CV. Okey. Sini kita boleh tengok dekat personal sales kita. Personal sales ni kita dapat direct sponsor sahaja. Direct sponsor kita. Kalau kira dia orang bawah-bawah kita punya downline menaja lagi ke bawah tak kira. Dia kira kita punya direct sponsor. Tajaan langsung kita sahaja akan dikira dalam personal sales ini. Okey, seterusnya kita tengok LDS, Leadership Development Score. Kita tengok kat bawah sekali. Dalam leader ranking system ni, information ni kita tengok dekat bawah sekali ada leader development score, LDS. Okey. Nak jadi Platinum Director perlukan 20 LDS. Betul tak? 20 LDS kan? Okey. Dekat sini ada 105. So ini akaun dia layak. Okey. Dan akhir sekali yang kelima, syarat untuk menjadi Platinum Director mestilah mendapat susu percuma 2 kali. Ya. Auto Redemption Wallet. Selalu orang sebut Auto Redemption Wallet ni kan. Apa benda lah ni Auto Redemption Wallet ni. So senang bahasa mudah. 2 kali mendapat susu percuma. Okey, dalam Auto Redemption Wallet kita ada 290. Kita akan mendapat susu percuma. Macam mana dapat Auto Redemption Wallet ni? Apa bonus kita semua sekali pun, apa jenis bonus kita, 80% dia akan pergi ke bank dan 20% dia akan ke Auto Redemption Wallet. So bila dikumpul-kumpul akan jadi 290, kita akan mendapat 4 kotak susu percuma. Dan seterusnya gandaan-gandaan 4 lah. Kalau 580 dapat 8. Kalau 870 kita dapat 12 kotak. Kalau 1160 kita dapat 16 kotak susu percuma. Okey, sangat banyak ya. Jadi kita teruskan saja buat perniagaan ini. Kita dapat bonus, kita dapat lagi minum susu percuma. Okey. Terusnya kita tengok lagi scroll kat bawah. Reward point information. Di sini kita boleh tahu maklumat syarat mencapai 1 reward point. Kita tahu berapa poin dah. Okey. Sebab company ada bermula pada 1 setiap tahun ya. Setiap 1 hari bulan 1 sehingga 31 hari bulan 8 ada reward. Ya, nak pergi melancong, nak dapat emas kan. Yang perempuan-perempuan tu memang nak suka emas. Kita fight untuk dapat emas percuma. Dekat sini kita tak payah pergi buat perniagaan TDC, kita tak payah pergi kedai emas. Dekat sini kita boleh dapat percuma. Okey. Jadi satu dia nanti company akan rasanya poin-poin untuk dapatkan tu dalam masa terdekat ni insya-Allah company akan bagilah berapa poin dapat kan. Kalau dulu tu kalau tahun lalu 20 poin dapat 5,000 emas. So tahun ini kita menunggu awal Februari ni. Okey, nak dapat 1 reward point personal sales 200 CV ya. Nak dapat 1 reward point personal sales 200 CV, 200 CV personal sales ya, 200 CV. Kita punya direct tajaan kita. Ya, dia kira direct tajaan je. Dia tak boleh kira yang di bawah-bawah tak boleh. Dia tak kira. Jadi ini direct tajaan kita 200 CV plus dengan 30 poin kiri dan kanan. 30 poin kiri dan kanan. Tengok di group sales juga. Tengok di group sales ni. Contoh macam yang saya buat contoh ni. Okey. 711 dan group sales right dia 54. So dia dapat 30 kiri, 30 left dia kan. So personal 200. Personal di sini tak ada. Nampak tak? Total personal sales dia tak ada kan. So bila dia tak menajar tak dapat poin.
Tak menajar tak dapat poin. Makanya kena menajar baru dapat poin. Kena menajar dan kembangkan rangkaian. Baru kita boleh fight reward-reward yang telah disediakan oleh tunas TDC. Okey, boleh faham ya? Macam mana kita nak mencapai 1 reward point? Boleh ya? Sebab saya macam cakap di apa ni? Di depan komputer ni macam cakap sorang-sorang. Okey, seterusnya. Okey. TDC kita go through. Okey, kita top up purchase wallet. Sebelum kita register ataupun buat repeat order ni pembelian ulangan. Kalau habis susu beli lagi. Itu namanya repeat order. Ataupun kita nak register silver ataupun gold ataupun consumer package ataupun platinum package kan. Kita perlulah ada sejumlah yang kita perlukan dekat purchase wallet balance tu. Nampak tak ada 550. Tadi dia kosong kan. Contohnya ada dah duit 550. Kita maksudnya top up purchase wallet ni kita katalah kita punya orang kan ada satu orang masuk di bawah rangkaian kita. Maksudnya kita menajar seorang ya. Dia transfer duit ke akaun bank kita. Kan? Dia transfer duit ke akaun bank kita dan kita kena registerkan kawan ni. Kita kena register ke kawan ni. Jadi kita ambil duit di bank yang dia transferkan tu dengan cara top up ni lah. Sebentar lagi saya akan bagi tengok macam mana cara dia. Kalaulah dia bagi cash kan, kalau kawan kita tu bagi cash dan kita tak cukup duit di bank, kita kena bank in dulu. Kita kena bank in dulu duit tu masuk bank 330, kata dia nak masuk silver kan 330. Okey, ataupun dia nak masuk platinum 2300, dia bagi cash tapi dekat bank account kita tak cukup. So kita kena bank in duit tu ke dalam account kita 2300. Okey. Dan satu lagi nak buat top up wallet ni kena ada bank online tau. Kena ada bank online. Jadi siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi membuat online banking, jadi silalah pergi ke bank buat online banking. So kita nak berniaga ni kena ada. Dulu saya ada saya punya downline kan. Umur dia 60 lebih. Dia mula-mula dia buat bisnes ni dia bagi saya ni, dia transfer duit dengan saya. Dia suruh anakan transfer duit dan saya kena bagi dia purchase wallet. Saya kena bagi dia purchase wallet. So makin hari dia punya transaksi tu makin kerap tau. Bila dia buat bisnes makin kerap. Saya pula kadang-kadang busy, tak sempat saya nak bila dia transfer saya terus nak bagi hari tu. Kadang saya meeting saya tak dapat bagi kan. Jadi saya kata boleh you just pergi bank urus. Jadi dia lama-lama tu dia rasa macam lambat dah saya buat sebenarnya sengaja tau. Jadi dia pun pergi bank. Bila dia pergi bank dia uruskan online banking, sekejap je dia kata tak lama. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang belum ada lagi online banking, tidak susah seperti yang tuan-tuan fikirkan. Tidak susah ya. Pergi saja dekat bank tu, minta bantuan dekat bank tu. Kata nak buat online banking ya. Okey, seterusnya. Okey, kita nak buat top up ya. Kita nak buat top up tadi, kita ambil duit daripada bank tadi. Okey, kita login. Okey, seterusnya kita akan paparan, kita pilih wallet top up ya. Kita pilih wallet top up dan isikan jumlah. Contoh macam ni saya isikan 550. Okey, seterusnya masukkan password. Password 123456 passwordnya ya. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan sudah tukar password ni. So kena ikutlah password yang tuan-tuan dan puan-puan dah tukar tu. So kita pilih bank CIMB. Contoh ni saya pilih CIMB, lepas tu klik pay. Okey, pay dekat bawah tu. Nampak tak? Ada kan? Okey, seterusnya sistem akan bawa kita sistem terus bawa kepada online banking bank yang berkenaan lah. Contoh macam ni, sistem terus bawa ke ni online terus kepada CIMB. Jadi kita masukkan ID. Okey, kita masukkan ID dan kita masukkan
password. Okay. So beza dengan online, kalau selalunya kita online bank, kita kena isikan butir-butir akaun penerima, kita kena isikan apa lagi? Kita kena isikan email, kita kena isikan data-data lagi, ada lagi certain dia minta lah maklumat kalau kita online ada payment kan. So ini tak perlu, dia terus keluar macam ni. Paparan seperti yang saya telah buat ni, terus macam ni tau. Tinggal kita request TAC, kita tinggal tekan TAC tu je. Kita tekan, jadi kita akan menerima TAC daripada pihak bank lah. Dia akan masuk ke dalam kita punya SMS. Jadi ambil TAC tu, masukkan di sini. Okay, jadi bila masukkan sini, continue with transaction. Just kita tekan sahaja. Okay, tu ada dia cakap successful. Your account has been deduct. Dah tolak ya, akaun dalam bank. Jadi kita tekan continue ni, paparan dia akan bawa semula ke sistem. Okay. Lepas tu kita check pula dekat purchase wallet tu, betul tak 550 dah masuk ke dalam akaun kita, dalam sistem kita. Okay, kalau dah ada 550 maka tuan-tuan dan puan-puan sudah berjaya membuat top up. Okay. Alright. Seterusnya kita boleh continue lah. Kalau sekiranya tuan-tuan puan-puan nak register, dah boleh register. Kalau nak buat repeat order, dah boleh buat repeat order. Okay. Sekarang kita tengok pula register member. Okay, kita login dulu. Semua ada pandai login kan? Okay. Kita login dulu. Seterusnya, kita klik ni register dealer ni ya. Kita klik register dealer. Lepas tu kita masukkan dekat sistem tu, bila kita login terus keluar macam ni. Jadi kita klik register dealer. Lepas tu kita masukkan sponsor ID. Contoh Bayu contoh Bayu di Soka ni lah yang contoh di sini. Sponsor ID ni dia mestilah orang yang mencari orang tu. Kata kita nak daftarkan bagi pihak kita punya downline kan. Kalau kita nak daftar sendiri, kita yang cari, kita punyalah ID kat situ. Tapi kalaulah orang yang kita nak daftarkan tu, orang kepada downline kita, kan? Orang kepada downline kita yang direct tadi tu yang cari kan, dia punya ID lah. Macam tu. Ni ID ramai lagi dekat sini kata, macam mana ni? Tak ni. Dia tak akan biru. Sponsor ID nampak tak yang biru-biru tu? Dia tak akan biru kalau salah. Kalau salah ni kan, dia tak akan biru ni. Kadang-kadang kita daftarkan untuk kita punya downline di bawah, dia tak akan biru ni. So dia akan merah. So kena pastikan ni betul lah ID ya, ID. Selepas tu kita klik placement matrix. Okay? Dekat bawah tu ada placement matrix. Kita klik placement matrix dan sistem akan bawa kita ke sini. Okay, nampak tak? Sistem akan bawa kita di sini. Di pokok-pokok ni. Nampak ni pokok-pokok ni. Sistem akan bawa kita ke placement matrix. Tekan yang ungu ni, ya, tekan yang ungu placement matrix ni. Okey, sistem akan paparkan macam ni tau. So, kita letak di yang hijau tu. Nampak tak hijau? Yang hijau ni ya. Kita letakkan di hijau. Okey. Seterusnya, okey. Yang sebelah nombor 3 ni kan, dia tak buka lagi. Nampak tak hijau? Kan? Dia tak buka lagi. Sebab apa? Okey. Dia kena isi 1 dulu, lepas tu isi 2, barulah 3 tu buka. Dia sistem macam tu ya. Isi 2 dulu di sebelah kiri, barulah kanan tu akan buka. Kadang-kadang orang kadang-kadang apa ni, downline kita persoalkan kenapa tak letak sebelah kanan kan? Kenapa tak letak sebelah kanan? Kan kalau letak sebelah kanan tu saya dapat pairing kan? Tapi memang dah sistem macam tu. Sistem dia kena isi dulu 1 dan 2 tu, dia baru buka 3 tu. Kenapa macam ni? Sebab menggalakkan upline membantu downline dan memastikan hanya dealer yang aktif baru layak tim bonus dan membantu menciptakan power lag untuk membina tim bonus yang lebih besar. Inilah kenapa syarikat nak letak 2 dulu baru letak 3 ya. Semua faham ya? Okey, seterusnya dealer ID. Nampak tak dealer ID? Okey. Dealer ID ni dia perlukan 6 ya.
ke tak campur-campur lah. Nak buat apa ni abjad sekalipun boleh, nak campur dengan apa number pun boleh, tapi 6, mesti 6. Dan kalau ada merah tu maksudnya sistem tak terima. Kalau ada merah tu sistem tak terima. Jadi kita akan masukkan lagi contoh macam Aris kan dekat sini kan. Saya selalu ambil ni dia punya tahun lahir yang 2 tu, yang ni 66. So saya letak Aris 66. Okey. Sampailah dia nampak biru baru dia lepas. Okey, nampak tak? Aris 66. Okey, baru dia biru kan? Jadi baru kita boleh proceed. Kalau tak memang tak boleh proceed. Okey, seterusnya kita isikan maklumat nama, IC, apa ni, kelahiran semua ni kan, yang dalam sistem dia minta ni, ikut je dia cakap ni. Okey, dia nak minta email ni isi je kan, contact number, address ni kan, isi je. Okey, seterusnya ni zone, west. Mula-mula dekat sini west, saya dah tukar ni jadi east. Okey. Mula-mula sini west, kalau daripada Semenanjung Malaysia tak perlu tukar. West terus saja pergi state tu. Tapi kalau daripada Sabah, Labuan dan Sarawak kena tukar ni east. Kalau tak state tu tak nampak. State tu tak nampak. Kalau Sabah contoh tak nampak, kita kena Balu sini semua tak nampak ya. So kita kena tukar daripada Sabah, Sarawak, Labuan kena ambil east. Kalau mula-mula ini saya dah tukar east. Okey, saya dah tukar. Jadi bila saya tukar akan nampaklah Sabah, Labuan, Sarawak ya. Tapi kalau dari Semenanjung Malaysia, west tak perlu tukar, dia akan terus keluar je. So kita boleh terus proceed sahaja. Okey, seterusnya pilihlah Sabah kalau dari Sabah lah. Okey. Seterusnya kita isi city ni papar, postcode. Postcode ni kita isikan. Okey. Seterusnya bila kita scroll lagi ke bawah ada maklumat sistem minta bank information. Ini sangat-sangat penting ya tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi. Maklumat bank information ini sangat-sangat penting sebab kita tak boleh salah. Sebab kalau salah satu number sahaja pun boleh kita punya downline kita tak dapat bonus. Jadi kesian downline tak dapat bonus. Dan satu lagi akan menjadi tugas kita untuk memperbetulkan lagi akaun dan maklumat bank ni mana yang salah ni kena lagi berhubung dengan TDC staff untuk betulkan maklumat akaun. So dekat sini tak boleh salah. So sini kena hati-hati, kena check 2-3 kali check. Saya selalu kat sini saya memang sangat hati-hati, 2-3 kali check. So kita tak nak salah ya. Okey, kita select bank. Selepas bank account number, ini bank account holder ni pemegang. Nama pemegang bank seperti dalam buku. Tak boleh singkatan dia tak masuk. Okey, so ini kena bank account holder ni kena seperti dalam buku bank. Exactly. Okey, seterusnya pilih bank. Kat sini saya pilih Maybank. Seterusnya sistem kita just pilihlah consumer package ni, tekan sahaja apa package ya. Jangan salah tekan. Ini pun sangat penting. Jangan salah tekan. Kalau tekan kata orang tu nak silver ya, nak silver kan. Dia package silver. Kita tekan package consumer tu habis, tak boleh. So jangan salah tekan. Tak boleh dah reverse ya. Okey, seterusnya kita tengok pula select product. Produk dia just kita tekan lah. Sekarang ni tak ada pilihan lagi, hanya susu di situ. Kita tekan saja susu tu, colostrum tu. Okey. Seterusnya paparan dia akan macam ni, keluarlah ini gambar yang apa ni produk Save Enjoy Situ Joy ni. Apabila keluar ni paparan ini, okey, seterusnya akan ke payment information. Okey. Kita nak bayar dah ni, nak bayar dah. Okey. Kita nak bayar, payment types ada 2 jenis. Satu purchase wallet, okey. Okey, ini pun penting ya. Satu purchase wallet dan satu lagi purchase wallet plus auto redemption wallet. So ada 2 jenis. Satu purchase wallet, kedua purchase wallet kita plus dengan auto redemption wallet. Ini kalau auto redemption wallet kita tu banyak lah ya. Kalau banyak, dia minima nak guna auto redemption wallet ni, minima kena ada 290 ya.
Minima kena ada 290. Dan contohlah kita nak daftar consumer package kan 120. 70%, 30% kita nak guna purchase wallet plus dengan auto redemption wallet ni kan. Kita boleh ambil 30%. Okay, 30% daripada 120 tu 36 ringgit ya, 36 ringgit. Plus dengan 290 minima kena ada tu. Jadi yang jumlah yang kita perlukan ada dalam auto redemption wallet tu 326. Jadi yang kita submit kepada company cuma 70% daripada 120 tu, iaitu RM84. Okay. So, ini 70% kita boleh guna 70% sahaja guna purchase wallet dan 30% guna auto redemption wallet, tetapi minima kena ada 290. Begitu. So kena tambahlah 290 tambah 30% lagi daripada jumlah yang kita nak register ataupun kita nak buat repeat order tu. Baru kita boleh guna. So maksudnya yang 30% ni kita dapat tunai tau. Kita dapat tunai tu on the spot kita dapat. Kalau tak nak susu lah. Ada orang nak susu kan. So ada orang nak tunai. So ikut masing-masing lah nak apa ya. Okay. Seterusnya. Kita proceed, okay, security password. Kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dan dealer registration success. Tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya. Tahniah. Okay. Jadi seterusnya akan keluarlah receipt seperti ini. Okay. Keluar. Selalunya kebanyakan dealer-dealer menggunakan handphone. Saya sendiri pun menggunakan handphone juga untuk membuat transaksi. Jadi kalau kita nak screenshot invoice tu kan. Kalau kita screenshot invoice tu kena bagi melintang. Kena bagi melintang tau. Kalau guna komputer tak ada masalah. Dia nampak penuh. Tapi kalau pakai handphone kita kena bagi melintang. Baru kita screenshot. Sebab kalau dia tak melintang, dia tak nampak ni. Dia separuh je. Separuh. Okey, seterusnya. Seterusnya, bila kita dah sukses tadi, dah keluar invoice. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sudah berjaya. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, tapi kita kena masuk ID member yang kita baru registerkan tu. Kalau tak buat transaksi ini, iaitu batalkan cooling period ni kan. Kalau tak buat transaksi ini, tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dapat bonus, upline tak akan dapat bonus, semua orang tak dapat bonus. Okey. Sebab itu penting untuk kita login. Orang yang kita tadi, member yang tadi kita sudah berjaya daftar tu, kena login dia punya account dia. Dia punya ID tadi kan. Ini kan yang berjaya tadi kan. Aris 66 ni kan. Jadi kita kena login, masuk seperti biasa. Kita nak batalkan cooling period ni. Bila kita masuk, kita akan nampak ni terma-terma dan syarat-syarat pengedar TDC Holdings. Banyak sangat di sini, ada 15 helai, ya, 15 halaman. Kita nak, kalau rajin boleh bacalah satu-satu ya. Ada masa rajin baca satu-satu. Okey, kalau tak cukup masa boleh scroll terus je ke bawah, ya. Scroll terus je ke bawah. Sampailah jumpa ni. Sampai jumpa ni. Sampai jumpa. Ada agree, ada disagree. Sampai jumpa ni. Kita tick dua ni kan. Ada tick kecil-kecil ni. I have read the agree to. Yang itu kita tick. Okay. Kita tick je dua ni. Lepas tu kita tekan agree. Selesai. Bila kita tekan agree, sistem akan bawa kita ke page yang seterusnya. Di sini dia kata please update your beneficiary. Tolong update pewaris. Okey. Jadi sistem nak kita update pewaris. Okey? Sistem nak kita update pewaris. Jadi kita kena update pewaris. Update pewaris ya. Anak nama inilah dia perlukan IC, contact number dan hubungan. 3 ni, 1, 2, 3, 4 ni saja, butir ni saja diperlukan untuk update pewaris. Okey, seterusnya. Selesai, tahniah. Jadi register member selesai ya. So begitu sahaja. Senang sebenarnya kan? Okey. Seterusnya kita tengok repeat order ya. Repeat order ni
kalau kita minum kan, kita minum susu, habis. Ya, minum susu habis. Jadi kita nak beli lagi. Okay. Kita boleh beli sendiri. Okay. Ataupun repeat order ni kita nak tolong downline kita repeat order kan. Jadi keadaannya begitu ya. Okay. Jadi paling bagus kita sendiri yang uruskan downline kita ataupun kita kena pandailah repeat order ni ya. Kita kena pandai. Okay. Macam mana nak repeat order? Tadi kita dah buat top up. Kena buat top up. Kena ada jumlah di purchase wallet tadi kan. Kita kena ada tu cara purchase top up tadi lah yang saya dah ajar tadi tu. Kena buat top up terlebih dahulu. Okay. Seterusnya kita ambil produk purchase. Ni penting sangat. Sebab susu kita minum habis, kita nak beli lagi. Macam mana nak beli? Kita tak payahlah nak antar-antar lagi, cari lagi upline kan. Susah, upline busy. Tak perlu kita cari upline. Upline busy bahkan. Jadi kita purchase sendiri. Jadi dapat invoice nanti, kita bawa je jumpa master dealer yang terdekat. Kita jumpa master dealer yang terdekat untuk kita claim susu. Kita claim susu. Caranya kita pergi product purchase, okay. Kita masukkan dealer ID ya. Nampak tak dealer ID? Kita masukkan contoh macam ni Freddy 76, okay. Kita masukkan dealer ID, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, makcik-makcik, pakcik-pakcik, jangan salah ni. Ni tak boleh salah. Freddy 76 ni tak boleh, ID dealer ni tak boleh salah. Kadang-kadang bila kita tekan Freddy je, dia akan keluar terus tau. Dia akan keluar, banyaklah dia akan keluar. So kadang-kadang ada Freddy 79. Saya pernah tersilap di sini. Saya pernah 2-3 kali tersilap di sini. Saya contoh hari tu saya Linda 81. Okay, Linda 81. Bila saya klik dah siap dah invoice, dah print, dah screenshot dah invoice. Tapi bila tengok nama salah. Sebab apa? Saya punya nama yang saya nak purchase tu, nama dia Linda 81S. Ada S kat belakang tau. Jadi kiranya macam sedekah lah kita nak bagi dekat Linda 81. Kalau dia dengar ni kan. Saya ada buat hari tu. Ada lagi beberapa orang hari tu saya ada buat salah. So kena ganti. Bila salah di sini kena ganti. Ya, kena ganti. Sebab kita yang silap. Kan? Kita yang silap. Jadi kita kena bertanggungjawab. Jadi kita kena gantilah. Kita kena buat lagi purchase balik. Contoh, dan itulah yang paling penting, kita kena view. View ni. Kita kena view, tengok nama dia betul-betul. Kalau betul ni, Freddy bin Solid ni kan. Kalau betul, okay, kita proceed. Okay, kita proceed. Okay. Ini kita pilih produk ya. Bila tadi kita purchase kan, kita pilih produk. Dah betul nama tu, kita pilih produk. Okay. Seterusnya, kalau guna telefon, dia nampak separuh je ni. Dia nampak separuh. So, kita kena scroll lagi ke tepi. Baru kita nampak ni, add to chart ni. Yang petak warna ungu ni. Baru kita nampak petak ni. So, kita kena klik ni, petak ungu ni, add to chart ni. Kan? Kita masukkan dulu dia, add to chart ni. Baru dia boleh, sistem boleh baca. Dia baru boleh proceed. Okay? Add to chart. Nampak tak? Add to chart. Kita kena klik ni. Kadang-kadang orang tak klik. Jadi bila tak klik tak jadi. Dia kena klik ni add to chart. Okay. Kita pilih payment types. Juga ada dua cara. Sama ada kita nak guna purchase wallet ataupun purchase wallet plus auto redemption wallet. Kita boleh pilih antara salah satu ni. Okay. Nah, kalau nak guna purchase wallet sahaja, kita kena hantar semualah. Contoh dia nak repeat order satu kan, 215. Jadi kita kena hantar semua 215 ni kepada company. Tetapi kalau dia nak guna purchase wallet plus auto redemption,
Okey, cuma purchase wallet yang digunakan cuma RM150 50% dan auto redemption wallet RM64 50%. Dia tolaklah daripada auto redemption kita tu. Jadi RM64 50% ni saya nak tanya pergi mana? Siapa boleh jawab? RM64 50% ni masuk dalam kita punya poket lah. Dah boleh beli sayur ikan sini ni. RM64 ya. Cover dah tu. Okey, seterusnya kita submit. Okey, submit dan password 1 2 3 4 5 6. Okey. Password, lepas tu kita proceed. Seterusnya akan keluarlah invoice seperti ini. Sama juga nak print invoice tu, telefon bagi melintang. Kalau tak boleh berdiri. Kalau berdiri dia separuh je tu. Dia tak nampak semua. Jadi kena bagi melintang supaya nampak. Sebab master dealer, kita nak claim kepada master dealer cuma perlukan invoice number dan ID ni, dealer ID ni bagi terang. So dua tu ya. Okey, kadang-kadang kita tak sempat nak screenshot invoice. Bila kita register, tak kisahlah package CP kah, silver kah, gold ataupun platinum, ataupun kita membuat repeat order tapi kita tak sempat untuk screenshot invoice. Betul tak? Ada tak pernah mengalami masalah begitu? Tak sempat nak, sebab sekejap saja tu dia kalau kita tekan lagi lain kan, dia hilang dah, tak boleh dah. Kita nak cari lagi tak boleh dah. Tak boleh dah ya. So ada caranya. Caranya okey. Print, macam mana nak print screenshot invoice? Okey, kita masuk dulu sistem. Sistem siapa kita nak masuk? Itu soalan saya. Sistem siapa kita nak masuk kalau kita nak print invoice ni kan? Sistem siapa kita nak masuk? Kita masuk ID yang kita nak screenshot tadi. ID yang kita buat register ataupun repeat order tu. Kita nak masuk ID dia. Bukan ID kita. Biarpun kita yang buatkan untuk dia, bukan kita punya tau. Ramai orang yang tak boleh. Sebab tak ada. Dia kata tak ada. Sebenarnya dia masuk ID dia. Memang tak ada. Kalau dia masuk ID sendiri kan, kita just tolong orang yang purchase tu. Jadi kita kena buka dia punya ID lah. Okay. So contohnya kita masuk dulu ID dia. Okay. Kita ke sales history. Okay. Kita ke sales history. Lepas tu kita nampakkan yang petak warna pink ni. Ya, petak warna pink ni. Kalau pakai telefon dia nampak macam ni je. Dia scrap. Kadang-kadang orang nampak scrap dia dah putus asa. Mana sudah invoice? Lari sudah. Tak ada sudah kan. Dia dah putus asa. Tapi kalau nampak macam ni, kita scroll ke tepi. Kita bagi melintang telefon. Ya, pergi sales history. Bagi melintang telefon ataupun scroll ke tepi sampai jumpa ni. Sampai jumpa macam ni. Sampai jumpa invoice receipt tu. Yang kotak warna ungu. Klik yang itu. Klik itu dan anda telah berjaya. So, invoice akan terpapar macam ni. Jadi kalau selalunya ada juga yang screenshot yang besar-besar macam ni. Kan? Besar-besar macam ni. So, master dealer tak perlukan yang besar-besar ni. Tak perlukan yang besar-besar ni. Kita nak claim susu kepada master dealer. Master dealer cuma perlukan invoice number dan dealer ID tu. Jom, so bagi screenshot betul-betul. Bagi cantik. Screenshot bagi cantik. Bagi jelas. Lepas tu baru screenshot. Contoh yang macam saya bagi ni lah. Okay. Okay, sekian. Dah habis. Sekian, terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa saya 1 jam lah ya. 1 jam lah kita bersiaran. Saya dah terangkan berkenaan dengan basic untuk menggunakan sistem TDC. Okay. Ya Cik Nik, saya rasa sampai di sini sahaja perkongsian saya. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang itu daripada saya, kelemahan saya insya-Allah akan diperbaiki lagi dari masa ke semasa. Okey, jumpa anda di puncak kejayaan. Ya Cik Nik, terima kasih. Okay.